Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan kelas matematik kita seperti biasa. Jadi sebelum tu semua sediakan buku teks. Okey, baik, kita beralih kepada buku teks lah. Baik, untuk buku teks, buka muka surat 23 ya. Muka surat 23. Hari ini kita masuk tajuk ataupun kemahiran yang baru, iaitu kemahiran tolak. Okey. Hari ini kita masuk kemahiran tolak. Kemahiran ni sebenarnya, tolak ni bagi mereka yang dah mahir, dia mudah saja. Okey, tak susah pun. Tapi kalau mereka yang masih lemah tu agak sukar sedikit. Tak apa, kita belajar sama-sama supaya sama-sama kita mahir. Okey, tolak apa dinamakan tentang tolak? Okey, tolak ni mestilah sesuatu benda tu berkurang ataupun menjadi lebih sedikit. Okey, istilah tolak ni contoh macam kita beri kepada orang, ada barang tu kita beri kepada orang, atau ada barang tu sudah habis. Okey, ada barang tu digunakan, dia akan jadi lebih sedikit. Jadi istilah tolak tu adalah dia akan menjadi lebih sedikit-sedikit. Okey, menjadi lebih sedikit, itu istilah tolak. Apa maksud tentang tolak ni? Okey, jadi untuk bila kita dah masuk darjah 4 ni, bila kita menolak ni dah melibatkan, contoh dalam buku teks ni, nombor-nombor yang ada dalam buku teks ni melibatkan nombor yang besar, dah masuk kepada nilai puluh ribu, okey, puluh ribu dan sebagainya. Dia akan melibatkan operasi tolak menggunakan kaedah bentuk lazim, macam kita belajar tambah itu. Jadi kita mesti menggunakan, kita menggunakan kaedah bentuk lazim untuk memudahkan kita membuat pengiraan. Okey, kita tengok contoh buku teks ni dulu. Okey, bilangan calon UPSR di Kedah pada tahun 2018. Okey, ada 4 buah sekolah, sekolah SK, sekolah SDKC, sekolah Tamil dan sekolah swasta. Okey, ini bilangan dia, sekolah SK, SDKC, SDKT dan swasta. Okey, soalan dia di sini, contoh soalan dia, hitung beza. Ini perkataan beza ni. Okey, bila melibatkan tambah, biasanya kita mencari jumlah. Jumlah tu maksudnya semua. Tapi bila tolak, dia kita biasanya perkataan yang digunakan dalam operasi tolak adalah hitung beza. Okey, beza antara dua. Contoh benda hitung ni maksudnya kira. Ingat ada orang kadang dia tak tahu apa perkataan hitung. Hitung ni bukannya kantong ke apa kan. Hitung ni maksudnya sama maksud dengan kira. Okey, hitung beza bilangan calon SK dan SDKT. Okey, SK ni, okey, SDKT 1295. Okey, bila kita mencari beza, pertama sekali bila kita nak menolak, pastikan nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Ini 26,000, ini 1,000. Jangan kita buat terbalik, sebab nombor yang sedikit tidak boleh ditolakkan dengan nombor yang lebih banyak. Okey, kita tak dapat jawapan lah. Okey, contoh kita ada sebiji saja apple contoh, tapi kita ada kawan kita ada 5 orang contoh. Kita tak boleh lah nak bagi 5 biji apple kepada 5 orang, sedangkan kita ada 1 saja. Kita tak boleh nak tolak 5 tu. Macam tu, maksudnya ada 1 nak tolak 5, tak boleh lah. Okey, jadi sama juga situasi yang sini. Okey, bila kita nak menyusun ayat matematik ni, ayat matematik dia menyusun ayat matematik, pastikan nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. Ini dia susun memang macam elok lah kan, yang besar yang kecil. Tapi kalau dia terbalik, pastikan susun nombor yang besar tolak dengan nombor yang kecil. Okey, jadi 26,000 tolak 1,295. Okey, ini ayat matematik ni. Kemudian seperti biasa, kita tukarkan kepada bentuk lazim. Okey, seperti kita belajar pada tajuk tambah, bentuk lazim macam biasa. Okey, bagi mereka yang tak faham lagi, bagi faham betul-betul,
iaitu bentuk lazim ni susun mengikut nilai tempat, iaitu sa, okey, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, susun nombor tu mengikut nilai tempat. Okey, 26,000 di atas. Okey, ni 26,000 ni letak sini. Okey, ikut nilai tempat dia. Kemudian yang 1,000 ni letak bawah dia. Okey, mesti nombor yang banyak tolak nombor yang sedikit. Okey, pastikan ikut nilai tempat. 5 ni sa dekat bawah 7 sebab 7 ni sa. 6 dengan 9, 9 ni puluh, 6 ni sa. Jangan letak salah. Okey, ramai kesalahan yang cikgu jumpa selalu kalau contoh nombor ni 26,467. Kesalahan yang selalu awak buat bila awak tulis macam ni, 1,295. Tolak. Okey, bentuk lazim. Ini yang selalu salah. Kenapa salah? Kerana tak susun mengikut nilai tempat dia. Okey, tak susun mengikut nilai tempat dia. Kenapa tempat dia tak betul? Sebab ni 5 ni sa, 6 ni 10. Jadi bila kita tolakkan dia tempat yang berbeza, nanti jawapannya akan salah. Ini kesalahan yang selalu cikgu jumpa ni, macam ni. Tulis macam ni. Okey, jadi tak mau buat macam ni. Yang betul ni. Okey, macam buku teks ni lah yang betul. Okey, kemudian kaedah pengiraan. Okey, bagaimana kaedah pengiraan dia? Okey, pastikan mula-mula mestilah kita kira daripada sa dahulu. Okey, yang pertama 7 tolak 5. Ini pakai jari sajalah. 7 tolak 7. Okey, 7 tolak 5 tinggal 2. Ini macam darjah 1 boleh belajar. Okey. 7 tolak 5 2. Okey, seterusnya macam biasa, ni 6 tolak 9. Ini yang paling penting dalam operasi tolak. Bila kita jumpa dalam bentuk lazim macam ni, nombor yang di atas, okey, tolak kan, tolak 6 tolak 9. Nombor yang di atas ni 6. 6 ni sedikit. Yang tadi ni 7, yang sa ni 7 tolak 5. 7 ni banyak, tolak 5 sedikit. Jadi bolehlah dikira. Okey, sebab banyak tolak sedikit, dapatlah jawapan dia. Tapi yang ni 6 sikit, 9 ni banyak. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, nombor yang seperti ini kena pinjam. Ni pinjam ni pun kita dah belajar dari darjah 1 lagi. Tak apa, kita ulang balik supaya tak ada yang, kalau siapa yang tak faham tu keliru, boleh betulkan, boleh fahamkan betul-betul. Okey, 6 tolak 9. 6 sedikit, 9 banyak. Jadi kena pinjam. Okey, pinjam dengan 4 ni. Pinjam 4 ni tinggal 3. Ambil 1 je. Pinjam 1 daripada 4 ni tinggal 3. Potong 4 ni tinggal 3. 1 dia bukan 1, dia 10. 1 letak sini jadi 10 tambah 6, 16. Jadi 16. Okey, 16. Sekarang bila dah 16, nak tolak dengan 9. Jadi 16 ni dah besar lah. Dah besar nilai dia, baru boleh tolak dengan 9. Jadi 16 tolak 9 dapat 7. Okey, sekarang yang sebelah sini 3. Sebab tadi dah pinjam 1, tinggal 3 lah. 3 tolak 2. 3 tolak 2 boleh tolak sebab tak perlu pinjam kerana 3 ni banyak, 2 ni sedikit. Jadi 3 tolak 2 dapat 1. 6 tolak 5, 5. 2 tolak nombor tak ada ni, sifar lah kan. 2 tolak sifar, 2. Dapat jawapannya 25,172. Okey. Jadi operasi bila kita buat bentuk lazim ni, kaedah ni memang kita dah pelajari dari darjah 1, 2, 3, 4. Tahun ni tahun 4. Jadi kemahiran ni ulang-ulang. Bila ulang-ulang ni sepatutnya kita dah faham. Okey, kita dah mahir. Okay, kalau yang tak faham tu, belajar tu, cuba fahamkan bagaimana nak buat tolak ni. Sebab kadang-kadang kita tengok ramai yang masa tolak ni, dia selalu ramai yang keliru bila melibatkan pinjam-pinjam ni. Okay, ramai yang salah. Okay, kita tengok contoh B kat bawah. Okay, contoh B. Okay, berapakah kurangnya calon sekolah swasta berbanding calon SK? Ini bila melibatkan matematik ni, pertama sekali adalah macam mana kita nak fahamkan soalan. Okey, berapakah
kurangnya. Okey, swasta berbanding SK. Okey, swasta 1000 je, SK 26,000. Jadi berapa dia kurang? Bermaksud dia tolak je lah. Berapa dia nak jadi 26,000 ni? Dia kurang berapa nak jadi 26,000? Jadi 26,000 ni tolak 1000 ni. Dapat dia punya kekurangan dia. Jadi dalam ni 26,000 sekolah SK tolak dengan sekolah swasta. Ini ayat matematik dia 1117. Jadi ini bentuk lazim dia. Ni ada. Ini yang cikgu cakap tadi tu. Nombor 1, kiraan 1 dan kiraan 2. Mana yang betul dan mana yang salah? Ini cikgu tunjuk contoh yang tadi ni. Yang ni tadi. Kiraan 1 ni dah tentulah salah kerana dia meletakkan nombor tidak mengikut nilai tempat. Okey, sahnya tak betul. Sahnya 7 kan yang atas ni. Tapi dia letak bawah 10. Okey. Yang betul adalah kiraan kedua. Sebab yang ni susunannya betul. Sah dengan sah, puluh dengan puluh. Okey. Ratus dengan ratus. Okey, ini yang betul punya. Kejap Cikgu jaga anak dia tu. Sampai tidur. Cikgu jaga anak dia. Baik, kita sambung balik. Yang tadi. Okey, jadi bila buat bentuk lazim tu pastikan betul lah macam kiraan kedua ni. Okey, jangan buat kiraan 1 ni. Kiraan 1 ni yang selalu kesalahan yang cikgu jumpa lah. Okey. Bila kita dah tahu tu janganlah buat salah kan. Tapi kadang-kadang walaupun kita bukan belajar PDPR ni pun, dalam kelas pun, kalau cikgu ajar dalam kelas, benda ni cikgu dah cakap dah. Tapi nanti ada juga mereka yang buat kesalahan seperti kiraan 1. Jadi cuba perbaiki . Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Muka surat 24 . Okey, muka surat 24 ni nombor 2. Okey, tolak 3,020 daripada 79,400. Okey. Ini yang pentingnya bila kita membaca soalan. Dalam tolak ingat dia, walaupun soalan dia macam ni. Tengok. Nombor yang kecil di depan, nombor yang besar di belakang. Okey, soalannya tolak daripada. Okey, bila kita buat pengiraan, pastikan terbalikkan balik. Iaitu nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Jangan awak buat 3,000 tolak 79,000. Okey, nanti salah lah jawapan dia. Okey. Jadi pengiraannya yang betul macam ni. Okey, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Jadi kita buat bentuk lazim 79,400 tolak 30,020. Okey. Lagi satu, bila melibatkan penolakan nombor yang macam ni, iaitu melibatkan sifar. Sifar ni tengok. Okey, sifar tolak sifar. Sifar lah. Okey. Yang kedua ni, sifar tolak 2. Bila sifar pun nombor kecil juga. Jadi pastikan pinjam. Okey, jadi pinjam dia 10 lah. 10 tolak 2, 8. Okey, 3 tolak sifar, 3. Yang lain tu seperti biasa lah. 9 tolak 3, 6. Kemudian 7. Dapat jawapan dia ini. Okey. Okey, kita tengok seterusnya pengiraan yang ketiga, contoh yang ketiga.
Okey. Tengok yang bila matematik yang paling penting yang pertama adalah memahami soalan dulu. Okey. Kurangkan RM8,000, RM8,238 daripada RM65,916. Ni kurangkan. Kurangkan maksudnya duit dia ada RM65,000. Dia nak kurangkan RM8,000 ni. Jadi kena tolak lah. Bila dia kurangkan sikit kan, dia kena tolak. Jadi bila kita membuat pengiraan, pastikan macam saya cakap tadi, nombor yang besar ni tolak nombor yang kecil. Terbalikkan. Soalan dia memang 8 kat depan, 8,000. Tapi 65,000 di belakang kan. Tapi ingat, bila kita tolak, pastikan nombor besar tolak nombor kecil. Okey. Kita tengok dalam buku teks ni ada 2 langkah. Okey, langkah 1, langkah 2. Okey, langkah 1 bundarkan. Dia bundarkan nilai wang kepada ribu terdekat. Okey, ini soalan bila ada gabungan dengan bundarkan. Soalan bundarkan. Okey. Dia bundarkan dua-dua soalan, dua-dua nombor, kemudian baru dia tolak. Okey. Ini yang bundarkan lah. Kita tengok yang kedua ni yang penting. Langkah kedua ni nombor yang sebenar. Okey. Ini nombor yang macam ni yang selalu ramai murid yang buat kesilapan bila semua nombor kena pinjam. Okey. 65,916. Okey, tolak 8,278. 6. Tolak 8 tak boleh. 6 sikit. Kena pinjam. 16 tolak 8 dapat 8. 1 tadi dah kena pinjam jadi sifar. Pinjam lagi sebelah. Tinggal 8 jadi 10. 10 tolak 3 7. Okey. Sekarang yang tadi dah kena pinjam jadi 8. 8 tolak 2 6. Okey. Kemudian ni 5. 5 tolak 8 tak boleh. Pinjam lagi. Okey, pinjam lagi. Sini jadi 15 tolak 8 7. Jadi dah kena pinjam 6 ni, tinggal 5. 5 tolak 5, 5 tolak sifar 5. Okey. Okey, bila kita membuat pengiraan bentuk lazim yang melibatkan pinjam-pinjam yang banyak macam ni, pastikan awak buat dengan cermat. Okey, buat dengan cermat supaya tidak ada berlaku kesalahan ataupun salah kira. Okey, termiss. Okey, kadang benda-benda tu awak tahu buat, tapi kadang-kadang bila ada orang dia nak buat dengan pantas, ada orang buat nak dengan cepat, dia kadang tersalah kira. Okey, bukannya kita tak tahu kira, tapi kadang kita ni manusia ni memang kadang-kadang boleh tersilap kira. Okey, jadi bila buat tu, buat dengan cermat supaya tidak berlaku kesilapan. Okey. Sebab matematik ni dia tak ada hampir-hampir tak ada. Dia ada hanya betul dengan salah. Kalau awak salah kira, salah lah. Okey, dia tak ada alat kira. Sikit je salah kira satu je. Kalau salah kira, dia jadi salah juga. Okey. Jadi berhati-hati semasa membuat pengiraan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya pula. Ini kaedah pengiraan yang lain selain menggunakan bentuk lazim. Okey, berapakah muka surat berapa ni? Muka surat 25 nombor 4 ni. Tengok nombor 4. Okey, nombor 4 ni berapakah lebihnya 60,000 daripada 7,000? Ni 60,000 banyak kan? Ni sikit, jadi tak perlu terbalik kan? Okey, 60,000 ayat matematik ni 60,000 tolak 7,085. Cara dia corakinkan nombor pula. Okey. Ini kaedah yang berbeza selain daripada bentuk lazim. Okey, iaitu dia corakinkan 60,000. Ni 90,000. Ni ikut bentuk lazim, ikut nilai tempat juga. Okey. Nombornya ikut nilai tempat sama juga. Sebenarnya kaedah ni lebih rumit lah. Okey, lebih rumit. Okey, cara yang kedua ada kaedah lain ni, iaitu dengan kaedah menolak satu. Kita tolak satu. Soalannya 7,065. Jadi 64. Yang ni 60,000. Dia jadi 59,000. Jadi nombor yang ke atas akan jadi lebih besar semua sebab 9999 kan. Ini boleh digunakan bila nombor tu genap 10,000. Kosong yang melibatkan nombor sifar-sifar. Tak payah pinjam-pinjam.
dua-dua nombor tolak dengan 1. Bila dua-dua nombor tolak 1, nilainya sama juga. Okey, tolak dengan 1, 60,000 tolak 1, 70,055 pun tolak 1, dapat ni. Bila tolak 1 ni lah. Okey, bila kita buat bentuk lazim, nombor yang di atas akan jadi besar. Tak perlu pinjam lah. 9 tolak 4, 5. 9 tolak 8, 1. 7 tolak 0, 9. 7 tolak 9, 2. 5, 5 lah. Ini boleh digunakan untuk nombor yang melibatkan nombor banyak sifar macam ni je. Nombor yang lain tak boleh lah. Nombor lain tu kalau tolak 1 tak berubah lah, sebab nombor yang ni bila tolak 1 dia akan jadi 59,999. Okey. Jadi nombor ni sebenarnya kalau kita mahir, dia boleh bermain dengan nombor. Tolak 1 tambah 1. Tapi dia kena betul-betul faham lah. Okey, kalau tak faham nanti boleh salah. Okey, ni kaedah yang memudahkan. Okey, melibatkan nombor banyak sifar. Okey, seterusnya. Seterusnya melibatkan penolakan lebih daripada satu nombor. Contoh dalam soalan ni, tolak 739 dan 4,225 daripada 58,669. Ada 3 nombor. 1, 2, 3. 3 nombor. Okey, bila jumpa soalan macam ni, sama macam cikgu cakap sebelum ni. Pastikan kita susun nombor yang mula-mula ni mesti yang paling banyak. Okey. Ni. Sebab dia duduk di belakang ni. Okey. Pastikan nombor ni depan sekali. Tolak dengan nombor yang sedikit. Okey. 58,000 ni. 58,000 baru boleh tolak nombor yang lain. Okey. Kalau dia 700, mana boleh tolak nombor yang besar-besar yang lain. Okey. Jadi pastikan 58,000 ni berada mula-mula sekali. Okey, 78,000. Yang dua belakang ni kalau terbalik tak apa. Okey, pastikan sebab soalannya daripada ni. Daripada 58,000, mesti 58,000 ni tolak nombor yang dua tu. Okey. Okey, seterusnya buat bentuk lazim. Okey. Okey. Bila melibatkan tolak, dia tak boleh buat macam tambah. Okey, tambah kita boleh susun semua tiga nombor, tambah semua sekali. Okey, tolak tak boleh. Tolak kena buat satu persatu. Tolak dua nombor dulu. Okey, nombor 1 tolak nombor 2 dulu, dapat jawapan, baru tolak nombor yang ketiga. Boleh susun tapi kena tolak satu-satu dulu. Dia tak boleh tolak susun 3 nombor tolak semua, tak boleh. Jawapannya salah nanti. Macam mana kita nak kira sebenarnya? Kalau secara logiknya macam nak kira? Kecuali gunakan kalkulator. Memanglah boleh kan. Tapi bila buat bentuk kaedah bentuk lazim, tak boleh. Dia kena buat kaedah macam ni. Okey, kaedah macam ni. Macam tambah juga tapi kena buat dua. Okey, jadi tengok ayat matematik dia, tolak 700 dulu kan. Jadi 58,669. Okey. Dah. Tolak dengan 739. Okey, jadi kira kena pinjam, dapat jawapan. Okey, yang ni. Okey, kemudian bila dah tolak, kita buat nak tolak dengan nombor yang satu lagi, buat sebelah sini pula. Okey, jawapan tadi letak di atas. Okey, tolak dengan nombor yang ni pula. Yang seterusnya nombor yang kedua. Nombor yang ketiga lah, 4,000 pula. Dapat jawapan di sini. Ini cara ini yang cara salah tu. Okey, bila kita buat yang ni pun boleh juga. Tapi ni kalau yang betul-betul faham boleh buat ni. Okey, tambah dulu baru tolak. Tapi sebenarnya lebih mudah kalau kita buat tolak dua-dua lah. Okey, lebih cepat, tak payah nak fikir-fikir nak tambah nak tolak, keliru nanti. Okey, pastikan buat kiraan tu betul. Okey, tak apa, kita tengok contoh yang seterusnya supaya lebih faham. Surat 26. Nombor 6 ni. Okey, ni ada soalannya 3 nombor. Ini mudah, direct saja. Tolak saja terus. 54,590 tolak 74 tolak 23,806. Okey, tengok kaedah 1. Ini Encik cakap boleh gunakan kaedah susun memanjang ke bawah, tetapi tak sama dengan kaedah tambah. Tambah kita susun terus 3 nombor. Tapi tolak dia tak ada macam tu. Tengok, ni cikgu nak terangkan ni. Tengok cara satu ni dulu. Cara satu ni,
Okey, mula-mula 84,000 tolak 74. Tapi dia tolak dengan 23 dulu. Ini pun boleh, tak ada masalah. Kita tolak yang mana satu, nombor yang kecil ni tak ada. Tengok buku teks ni. Okey, dia tolak 23,000 dulu. Okey, jadi bila kita tolak, kita tak boleh susun 3-3. Kita tolak dua nombor dulu. Okey, tolak dua nombor dulu. Ini jawapan yang pertama. Okey, dah dapat jawapan, kita tolak lagi satu. 74 ni. 74 ni pula yang ketiga, nombor yang ketiga. Dia maksudnya tolak, dapat jawapan, tolak lagi, baru dapat jawapan yang sebenar. Okay? Tak boleh susun macam kita buat tambah tu, susun 3-3 terus. Tak boleh susun 3-3 tolak terus, tak boleh. Dia kena dua nombor dulu, dapat jawapan, baru tolak yang ketiga. Kita boleh susun, jadi dia satu saja, satu line je ke bawah, boleh buat macam ni. Tapi kaedahnya kena betul lah. Ataupun kaedah yang macam ni, seperti biasa. Okey, 84,000 tolak 74, dapat jawapan, bawa ke atas. Okey, tolak dengan 23,000 pula, baru dapat jawapan. Okey, ada dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengira bentuk lazim tolak. Okey, jadi yang paling penting, yang cara satu ni kena ingat, dia tak sama macam tambah, iaitu susun semua 3-3 baru tolak, tak boleh. Kaedahnya dia susun juga memanjang ke bawah, tetapi dia tolak dua nombor dulu. Okey, ni tolak dua nombor dulu, dapat jawapan. Ni jawapan yang pertama ni, dapat jawapan, baru tolak nombor yang ketiga. Okey, baru dapat jawapan yang sebenar. Okey, dia tolak satu-satu. Kalau ada 4 nombor, tolak, dapat jawapan, tolak lagi, dapat jawapan, tolak lagi, dapat jawapan. Macam tu. Dia satu-satu kira. Okey, jangan kita terus direct terus, tak boleh. Ataupun kaedah yang biasa dan tak memeningkan, boleh buat kaedah 2. Okey, kaedah 2 ni kalau kita cara ni sebenarnya lebih selamat. Okey, ataupun lebih jelas. Okey, satu persatu. Ni yang pertama tolak, ni yang kedua tolak. Kalau ada 3, ni yang ketiga tolak, tambah satu lagi tolak. Macam tu. Okey, tengok contoh yang ke-7 pula. Okey, soalan ni macam isi tempat kosong. Isi tempat kosong ni kita belajar pada minggu depan lah, nombor 7 ni. Okey, nombor 7 ni kita sambung pada minggu hadapan. Okey, jadi isi tempat kosong dengan anu ni nanti kita belajar minggu hadapan. Jadi sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini yang melibatkan tajuk tolak. Jadi latihan pada hari ini adalah pada muka surat 27, soalan 1. Soalan 1 dulu, tak apa. Banyak yang tak siap. Okey. Yang hantar pun kita tengok yang hari Senin pun 7 orang je. Yang lain tak hantar pun. Okey. Jadi untuk latihan hari ini adalah pada muka surat 27, soalan A, B, nombor 1 je. Okey, nombor 1 je. Nombor 2, 3, 4, 5 ni tak payah. 1 ni A, B, C, D, E, F. Okey, boleh buat terus dalam bentuk lazim. Okey, terus tulis jawapan dalam bentuk lazim. Okey, A, B, C, D, E, F. Ni buat bentuk lazim teruslah. Ada yang melibatkan 2 nombor, ada yang melibatkan 3 nombor. Okey. Kaedah bentuk lazim, buat macam yang cikgu ajar tadi. Okey, tak faham boleh tengok balik dalam konteks lah, yang tadi tu yang atas cikgu ajar tadi tu. Okey, faham? Ada apa-apa persoalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu nak tamatkan kelas kita pada hari ni. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kita kelas untuk PDPR ni kita masih ada lagi dua kelas lagi lah, kan? Hari ni hari apa? Hari Rabu kan? Lepas tu minggu depan hari Senin. Minggu depan awak jangan datang sekolah ya. Minggu depan darjah 1 je dengan darjah 2 yang sekolah. Awak kena ingat ya, awak punya tak sama dengan darjah 1. Darjah 1 dia sekolah minggu depan hari Senin. Awak minggu 1 lagi. Okey, awak punya minggu 1 lagi darjah tahap darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Minggu 1 lagi baru mula sekolah. Minggu depan ni darjah 1, darjah 2 dulu. Okey. Jadi kita belajar online ni ada minggu depan lagi lah. Ada 2 kelas lagi, hari Isnin dan hari Rabu. Lepas tu kita belajar hari dalam.
kelas seperti biasa. Dalam kelas lebih mudah lah sebenarnya. Okey, cikgu boleh ajar dengan lebih jelas lagi. Okey, jadi sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat